Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada yang berbahagia pengurusi majlis, yang saya kasihi Datuk Bentara Setia Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, Mursyidul Anfas, juga Menteri Besar Kelantan, yang berbahagia Datuk Paduka Husyam Musa, Esko Negeri Kelantan, Naib Presiden PAS, yang berbahagia Yang Berhormat Salahuddin Ayub, Naib Presiden PAS, Ustaz Nasaruddin Tantawi, Ketua Pemuda PAS Pusat, Datuk Dr. Mahfuz Mohamad, Suruhanjaya PAS Pusat, PAS Johor, dan Datuk Tamrin Tun Ghaffar. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, hari ini saya ingin berkongsi pengalaman yang paling manis dalam sejarah saya, dan saya ingin berkongsi pengalaman dan berkongsi perasaan saya bersama tuan-tuan di sini, mengapa saya memilih untuk bersama PAS. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang tuan-tuan sedia maklum, saya ni seorang pelakon. Filem lakonan saya yang terkenal ialah filem Lieutenant Adnan. Ada tuan-tuan dah pernah tengok ke belum? Okey, tak apa. Kalau belum tengok, boleh tengok kat YouTube balik nanti. Baik, drama yang sedang ditayangkan di TV sekarang ni iaitu drama berunsur seram, iaitu drama yang ditayangkan di TV3 bertajuk Waris. Tayangan dia hari Khamis malam Jumaat. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan di sini, drama tu saya jadi hantu. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok. Tapi saya nak maklumkan, bersaksikan dengan tuan-tuan dan hadirin sekalian di sini dan juga yang ada di atas pentas sini, saya dah tak nak jadi hantu lagi dah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat dalam filem saja, insya-Allah di luar filem pun insya-Allah saya berusaha untuk tidak jadi hantu lagi tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu apabila saya ingin berubah daripada keadaan hantu saya kepada yang lebih baik, dan juga apabila kita bercakap tentang politik, negara Malaysia adalah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi, di mana kita sebagai rakyat mempunyai hak untuk bersuara dan memilih pada pilihan raya. Kita juga mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat, kepada negara kita, dan yang paling penting terutamanya kepada agama kita, iaitu agama Islam. Kerana ini telah dijanjikan, ini telah satu perkara yang akan ditanya nanti. Apakah sumbangan kita kepada Islam? Jadi inilah sedikit sumbangan saya kepada Islam, di mana saya mengambil keputusan untuk memilih PAS yang berjuang berlandaskan Islam, berpandukan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah, dan menolak sistem pemerintahan yang bersifat sekular. Sebenarnya keputusan ini adalah keputusan yang berat untuk saya tuan-tuan dan puan-puan, di mana sebelum ini pekerjaan saya hanyalah berlakon. Saya tak ada buat kerja lain selama ini. Daripada umur saya 20 tahun sampai ke hari ini, sampai sebelum saya serahkan borang tadi, memang saya berlakon saja. Dan apabila saya memilih
untuk bersama PAS, ramai kawan-kawan saya bertanya pada saya, hang dah fikir habis ke ni? Lepas ni hang nak buat apa? Hang mesti kena ban dengan TV3, RTM, tak dapat berlakon. Jadi hang nak buat apa? Kali pertama saya bercakap di pentas PAS yang secara tidak sengaja di Batu Gajah. Dan saya bertanya kepada hadirin yang datang pada malam tu, saya memang macam ni, tapi bila saya dah bersama PAS, saya mungkin dah tak dapat berlakon lagi, sebab inilah dasar mereka. Dasar yang menindas, apabila kita tidak bersama mereka, tidak bersependapat dengan mereka, mereka akan secara tak langsung ban kita lah. Jadi saya tanya kepada mereka, apa saya nak buat? Dia orang cakap, buat masa sekarang ni tak apa Hairi, ceramah lah. Jadi daripada situ ada yang cakap pada saya juga, ini pelakon dah suang-suang kuku, dah tak laku dah, sebab tu dia masuk PAS. Dia cakap saya tak laku, dia cakap saya orang dah tak kenal. Saya nak bagi tahu kepada hadirin yang ada pada hari ini, saya begitu terharu sekali bila tengok dengan keadaan hari ini. Begitu ramai sekali. Sebenarnya apa yang dia orang katakan kepada saya yang tak laku tu, hari ini saya rasa saya lebih artis lagi daripada sebelum ni, tuan-tuan dan puan-puan. Mereka yang berkata kepada saya dah tak laku, dah tak ada kerja, sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya yakin apabila saya memilih jalan ini, saya yakin dan saya bercakap kepada mereka dan saya berkata, saya yakin untuk memilih jalan ini, saya sanggup menerima risiko untuk bersama perjuangan berlandaskan Islam ini, kerana saya yakin yang memberi rezeki itu bukan Barisan Nasional tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini jelas terbukti, tuan-tuan dan puan-puan, daripada minggu lepas sampai hari ini dan sampai bulan puasa, jadual saya sudah penuh untuk program-program ceramah bersama PAS, tuan-tuan dan puan-puan. Tak laku ke tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Saya pada hari ini, saya begitu terharu sekali kerana dalam pada saya memilih untuk bersama dengan PAS ini, satu hari saya menerima panggilan daripada Setiausaha Sulit yang amat berhormat Tuan Guru Ni Aziz, meminta saya berjumpa dengan beliau, menanyakan saya adakah saya ada apa-apa. Saya cakap tak ada apa-apa. Tuan Guru nak jumpa kejap lagi. Allahu Akbar. Saya rasa macam nak, kalau orang Kedah kata nak rebah lah tuan-tuan, jatuh macam tu. Tapi apabila kali pertama lah saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan, kali pertama saya dapat berjumpa dengan Tuan Guru kita, saya dapat solat jemaah di hotel dan dapat dia bertanya pada saya, ini masuk ni kenapa? Nak esko ke, dapat habuan juta-juta ke? Kan ada orang datang bagi sesuatu ke? Saya bercakap kepada Tuan Guru, sebenarnya saya ingin berubah, bukan setakat ubah untuk diri sendiri, untuk jadi baik. Dan saya percaya dan yakin perjuangan yang berlandaskan Islam ini adalah yang benar, tuan-tuan dan perempuan. Saya dengan ikhlas hati bercerita kepada Tuan Guru, tak ada siapa memaksa saya. Apabila saya bercerita kepada beliau dan saya meminta kepada beliau, disebabkan saya sebagai seorang pelakon, mungkin percakapan saya ataupun segala tulisan saya, percakapan saya itu mempunyai pengaruh. Jadi saya bertanya kepada Tuan Guru, bagaimanakah saya ingin memberi tahu kepada umum, memberitahu kepada rakyat kita di luar sana, kenapa kita perlu memilih
perjuangan ataupun wadah yang berladaskan Islam dan menolak pemerintahan kerajaan yang bersifat sekular. Maka Tok Guru senyum pada saya dan angguk pada saya, bercerita dan memberi tahu kepada saya, memperjelaskan kepada saya yang begitu ilmiah sekali, tuan-tuan dan puan-puan, dengan ayat Al-Quran, dengan nas-nasnya, dengan hadis-hadisnya. Saya faham, tapi saya apabila berada di sini, saya nak menjelaskan secara ilmiah, secara detail. Saya tak pandai sebab saya bukan ustaz, saya pelakon. InsyaAllah lepas ni, insyaAllah. Tapi saya cuma menerangkan kepada Tuan Guru. Boleh tak Tuan Guru kalau saya bercakap ataupun menjelaskan dengan secara ringkas, secara pemahaman saya yang lebih mudah? Ke mana? Ke mana kata dia? Saya ambil contoh, ada saudara Islam kita berniaga nasi ayam yang di sebelah kanan ini mengikut syarat-syarat ataupun mengikut perkara-perkara yang secara dasarnya mengikut syarat-syarat yang dibenarkan oleh Islam. Dan satu lagi pun saudara Islam juga menjual nasi ayam mengikut syarat-syarat ataupun peraturan-peraturan mengikut Islam. Tetapi ayam itu, ayam yang nasi ayam, ayam yang dijual itu ayam yang tidak sembelih. Yang sebelah kanan ini menjual mengikut syarat yang diperlukan, cukup lengkap. Jadi kita sebagai seorang Islam, nasi ayam mana yang kita nak beli, tuan-tuan dan puan-puan? Sudah tentu kita akan memilih nasi ayam. Orang yang menjual nasi ayam di sebelah kanan kadang mengikut peraturan dan syarat-syarat yang dituntut. Yang di sebelah sini ada dia buat syarat-syarat yang dipatuhi, syarat-syarat yang dituntut, tapi dia meninggalkan perkara-perkara yang penting, iaitu ayam yang tidak sembelih. Maka hukumnya tidak halal. Begitu juga dengan perjuangan kita, puan-puan dan puan-puan. Saya harap kita dapat membezakan perkara ini secara ringkas. Tuan-tuan faham tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebenarnya inilah kali kedua saya dapat bersama dengan Tuan Guru pada malam ini. Saya nak cerita pengalaman pertama saya. Kalau tuan-tuan ingat, saya pertama kali berjumpa dia di hotel masa beliau ada mesyuarat raja-raja, dan saya begitu terharu sekali kerana beliau sudi berjumpa saya dengan saya. Apabila kali pertama saya berjumpa dengan beliau, mungkin saudara, tuan-tuan dan puan-puan di sini kali pertama melihat Tuan Guru kita di sini. Apakah apabila tuan-tuan dan puan-puan kali pertama dapat melihat Tuan Guru kita di sini, sanggupkah kita memanggil beliau atau mengatakan beliau sebagai bapa kafir, tuan-tuan dan puan-puan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya sebenarnya terharu dengan sambutan pada malam ini, dan malam ini adalah merupakan malam yang paling bersejarah buat saya. Dan saya harap perjuangan saya, ada reporter tanya saya, ini masuk politik tu tak laku lah tu, ke nak bertanding? Saya cakap, saya tak ada niat apa-apa. Cuma niat saya untuk bersama. Saya yakin perjuangan ini, kalau nanti kalau orang dah panggil untuk bertanding, orang ada untuk bagi peluang pada saudara untuk bertanding, itu saya tak minta. Kalau ada orang bagi, kalau macam orang bagi duit pada kita, tuan-tuan nak tolak ke? Itu perkara yang saya tak tahu di masa hadapan, dan saya tak nak fikir. Buat masa sekarang ni, saya hanya penyokong yang menyokong kepada perjuangan yang berlandaskan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan,
Saya dah dapat masa kecederaan lah. Tak apa. Okey, saya minta masa sikit saja lagi. Saya apabila saya bercakap dengan tuan guru, dia bercakap perjuangan yang kita perjuangkan sekarang ini adalah perjuangan yang berlandaskan Islam, dan saya dapat faham di mana perjuangan kita adalah perjuangan yang berlandaskan Islam dan bukan perjuangan yang bersifat perjuangan yang kepada perkauman, kepada bangsa. Tuan-tuan dan puan, kita di Malaysia mempunyai berbagai bangsa. Kita ada Melayu, kita ada bangsa Melayu, kita ada bangsa Cina, kita ada bangsa India. Apabila sesuatu bangsa memperjuangkan ataupun bercakap tentang parti masing-masing, bangsa lain pun juga akan bercakap dan berjuang untuk parti masing-masing. Ini akan menjurus kepada perkauman. Tetapi kenapa kita cakap PAS memperjuangkan dasar Islam ini benar? Kerana jelas telah dinyatakan dalam Al-Quran, Islam itu untuk semua. Islam bukan untuk sesuatu bangsa. Orang Melayu, orang Cina tidak boleh masuk Melayu. Orang India tak boleh masuk Melayu. Tapi bangsa-bangsa lain, kalau nak masuk Islam, boleh masuk tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi adakah ini adil tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah kita akan berharap di masa akan datang ramai lagi yang akan bersama dengan kita, dan saya nak bagi tahu di sini ramai lagi rakan-rakan artis kita yang akan bersama dengan kita secara terang ataupun tidak. Jadi setakat ini saja, masa saya pun dah tamat. InsyaAllah saya akan datang lagi di Johor ini untuk menjelaskan lebih lanjut. Jadi saya akhiri ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ulang-ulang.